Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok bagaimana nak melakar graf fungsi kuadratik. Ya. Kalau kita nak lakar graf fungsi kuadratik, ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan, ini lakaran ni, melakar ni maksudnya kita lakar saja, lakaran saja. Jadi antara ciri-ciri yang kita boleh tunjukkan dalam lakaran tersebut, yang pertama bentuk graf tu betul, iaitu bentuk sama ada senyum ataupun masam ataupun muram. Kemudian pintasan Y kita boleh cari daripada nilai C. Kemudian kita cari pintasan X, iaitu kita mencari punca-punca. Sebelum ni kita dah belajar bagaimana nak cari punca, itu bermakna kita nak cari pintasan X. Atau kalau tidak ada pintasan X, kita cari satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Okey. Satu lagi yang kita boleh tambah dalam lakaran kita ialah kita boleh tunjukkan paksi, ataupun kita sekurang-kurangnya kita boleh tahu apa dia paksi simetri. Kalau kita lakar tu tak adalah kita punya lakaran graf kita sengit sebelah. Kalau kita tahu paksi simetri, itu lebih baik. Sekarang ni kita pergi tengok contoh yang pertama. Tengok contoh yang pertama. Contoh 8 ni, dia ada dua case. Graf kita sama ada fungsi fungsi kuadratik kita tu dia bersilang dengan X ataupun tidak bersilang dengan X. Tetapi kalau kamu tak dapat nak tahu dia boleh bersilang ke tidak, kita lakar je dulu. Ikut kepada bentuk fungsi yang diberi. Baik, kalau kita dapat satu fungsi kuadratik seperti ini, kita warna sikit. Kalau kita ada fungsi kuadratik seperti ini, yang pertama tadi dia kata apa? Tentukan bentuk dulu kan? Okey, bentuk kita boleh perolehi daripada nilai A. Nilai A kita sini sama dengan 1. Ini kalau kita bandingkan dengan fungsi kuadratik, bentuk fungsi kuadratik iaitu fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kita akan dapat bandingan ni. A ni ialah 1. A ni ialah perkali bagi x kuasa 2. Jadi A ni positif. Bila A positif, graf fungsi kita senyum. Itu yang pertama. Graf fungsi A akan menentukan bentuk graf kita senyum ataupun masam. Yang kedua, kita cari pintasan Y. Okey. Macam mana kita nak cari pintasan Y? Kita tengok apa? Tengok nilai C. C ni kan akan memberikan kita pintasan Y. Jadi kita bandingkan fx fungsi kita ni, kita akan dapat C sama dengan 3. Jadi pintasan Y ni sama dengan 3. Okay. Pintasan Y kita sama dengan 3. Itu maklumat yang kedua. Kemudian kita cari pula maklumat yang ketiga. Okay. Maklumat yang ketiga macam mana? Cari pintasan X pula. Okay. Yang ketiga kita cari pintasan X. Macam mana kita nak cari pintasan X? Bermakna kita mencari punca. Macam mana kita nak cari punca? Semalam kita dah belajar cari punca kita guna kaedah pemfaktoran. Okay, sekarang ni bila kamu ganti nak cari pintasan X, bermakna kita menggantikan nilai fx ni dengan sifar. Okay, jadi dia akan jadi x kuasa 2 tolak 4x tambah 3, kamu samakan dengan sifar. Kenapa? Kenapa? Agak-agak ni kenapa? Baik, kalau kamu tengok kepada paksi X dan paksi Y ni fx lah paksi fx ni. Kalau cikgu ada satu koordinat dekat paksi X, misalkan kat satu sini, ni ada 2, sini ada 3 kan. Kalau cikgu ada koordinat dekat sini, macam mana kita baca koordinat pada atas paksi X ni? Kita akan tulis 1 sifar. Macam mana kita baca koordinat yang ada atas paksi X ni? 2 sifar. Macam tu kan? 3 ni kalau ada koordinat atas paksi X ni dekat 3, kita baca 3 sifar. Ini menunjukkan bahawa pada paksi X ini, atas paksi X ni, semua nilai Y sama dengan
sifar. Itu sebabnya cikgu ganti ini dengan sama dengan sifar. Boleh? Baik. Sekarang ni, kamu kena buat kaedah pemfaktoran untuk cari apakah dua nilai X tu. Okay, ingat balik cerita kita semalam ni. X kuasa 2 ni ialah kita cari X darab X. Ini satu kaedah lah. Itu teknik X kan. Okay. Kemudian kamu tengok yang C pula. Tadi kita tengok A, X kuasa 2. Sekarang tengok C belakang ni 1 darab 3. 1 darab 3 dapat 3. Negatif 1 darab negatif 3 pun dapat 3. Nah, itu sajalah yang boleh kan. Okey, tuliskan X kita, rangka X kita. Ambil X dengan X ni. Letak dekat sini. X satu depan, satu lagi kat bawah ni. Okay, pilih dua nombor bila campur dapat negatif 4. Pilih dua nombor, sepasang nombor yang mana bila campur dua dapat negatif 4. Jadi jawapan yang paling betul di sini lah kan. Bila campur negatif 1 dengan negatif 3 dapat negatif 4. Jadi cikgu letak sini 1, negatif 1. Sini negatif 3. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita darab silang. X darab negatif 1 dapat negatif 1X. X darab negatif 3 dapat negatif 3X. Bila kita campur, kita akan dapat negatif 4X. Dan dapat yang tengah ni. Okay. Maknanya pemfaktoran cikgu tu dah betul. Iaitu satu ungkapan dia X tolak 1. Satu lagi X tolak 3. Kamu dah belajar masa tingkatan 2 ni sebenarnya. Okay. Jadi cikgu tulis semula kat atas ni. Kat sini. Dari sini. Cikgu tulis balik. Lepas pemfaktoran tu. Satu ungkapan dia X tolak 1. Satu lagi X tolak 3 sama dengan sifar. Jadi satu jawapan cikgu apa? X tolak 1 sama dengan sifar atau X tolak 3 sama dengan sifar. Ingat balik malam kita dah belajar ni. X sama dengan, boleh pindah. Negatif 1 dia akan ke kanan, dia akan jadi 1. Atau X negatif 3 ke kanan akan jadi 3. Jadi ini ialah pintasan pada paksi X kita. Dapat? Cikgu kata cikgu tambah satu lagi tadi kan. Kita cari paksi simetri betul. Okay. Ini tambahan saja. Nombor 4 kamu cari paksi simetri. Okay. Paksi simetri maknanya garis lurus yang memotong titik yang melalui titik minimum ataupun titik maksimum kita. Iaitu garis yang betul-betul tengah-tengah dalam lukisan ataupun lakaran graf kita. Baik. Satu cara nak cari paksi simetri ialah dengan gunakan formula negatif B per 2A. Ini B kita kan. Kat sini kan kita boleh cari A, B kita. Ini A, ini B, ini C kita kan. Okey. Kita gantikan negatif B per 2A ni. Negatif, sini B dia adalah negatif 4. Negatif 4. Bahagi dengan 2 darab A. A kita 1. 2 darab 1. Jadinya paksi simetri kita ni Y lah Y. Y. X. X sama dengan okay, negatif dan negatif 4 ni. Jawapan dia 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi paksi simetri kita X sama dengan 2. Garis yang betul-betul memotong tengah-tengah graf itu. Okay, sekarang ni ambil pembaris. Kamu ambil pembaris dan ambil pensel. Okay, lukiskan paksi-paksi. Okay, ini paksi X. Atas ni paksi Y. Paksi Y ni sebab fungsi kuadratik cikgu letak Fx. Okay. Lepas tu kita tengok pintasan pula. Pintasan dia dekat 3. Jadi kamu kena tanda 3 dekat sini. Lagi. Pintasan pada paksi Y 3. Pintasan pada paksi X 1 dengan 3. Kita tandakan 1 dekat sini. Tanggal lah. 3 dekat sini. 1 dengan 3 dekat paksi X. Lepas tu graf ni bentuk apa tadi? Graf ni bentuk senyum kan? Graf ni bentuk senyum. Okey. Dan kamu punya paksi simetri ni 2. Jadi paksi simetri ni garis yang tengah-tengah ni. Cikgu lukis nipis je garis yang tengah ni ada lalu dekat 2 paksi ni. Jadi kamu punya lukisan tu lukis dengan freehand. Lebih kurang macam ni lah. Dia mesti bentuk. Okey, panjangkan sikit. Patutnya dia sama besar lah. Dia akan dapat macam ni. Sama besar kiri dengan kanan.
So ini ialah paksi simetri X sama dengan 2. Okey. Ini contoh laftaran yang pertama. Yang kedua pula. Okay. Latarkan setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Kita ikut je step tu. Okay, yang pertama, kita cari apa dulu? Yang pertama, kita tentukan dulu bentuk graf lah. Okay, bentuk graf. Sekarang ni kita bandingkan dengan bentuk ambil fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay. Baik, a kat sini berapa? Ni kalau tak ada nombor 1 lah. Jadi a ni a1. Kalau a ni 1, a sama dengan 1, maknanya a ni positif. Bila positif, graf kita senyum. Yang pertama, kita nak tahu graf kita senyum ke masam. Yang kedua, ni yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu pintasan Y. Pintasan Y kita tengok kat mana? Tengok dekat C. Okay, dekat sini, C dia apa? 9 kan? C ni 9. Jadi, pintasan Y dia di 9 lah sebab C dia 9. Kemudian yang ketiga, cari pintasan X pula. Macam mana nak cari pintasan X? Guna kaedah mencari punca, guna kaedah pemfaktoran. Okay, sebab sini ada A, ada B, ada C, maknanya dia boleh difaktorkan lah. Okay, macam mana cara dia semalam tu kita ingat balik. Kena buat laju lah sikit sebabnya kalau tidak, lama-lama kita tak mahir kan. Okay. X kuasa 2 tolak 6X campur 9, ini adalah fungsi dia. Bila kita nak faktorkan, apa yang kita ganti? Kita ganti fx sama dengan sifar. Jadi dia akan jadi x kuasa 2 tolak 6x campur 9 sama dengan sifar. Okey. Guna teknik x semalam. X darab x. Tengok yang bahagian A ni, AX kuasa 2. Lepas tu pergi kat C pula. 9 ni ialah berapa? Hasil darab apa? 3 dengan 3. Boleh. 3 darab 3, 9. Negatif 3 darab negatif 3 pun dapat 9. 1 darab 9 dapat 9. Negatif 1 darab negatif 9. Boleh. Okay. Ada lagi tak nombor lain? Untuk kau nampak macam tak ada dah. Okay, sekarang ni letak X. Okay, lepas tu letak X yang depan ni. Satu kat atas, satu kat bawah. Okay, kamu boleh semak dengan kalkulator. Tapi cikgu nak tunjukkan jalan kerja. Biar kamu nampak. Okay, sekarang ni pilih dua nombor sepadan. Bila campur dapat negatif 6X. Dapat yang tengah-tengah ni. Yang paling dekat sikit yang ni lah. Yang paling betul saya yang ni lah. Negatif 3 campur negatif 3 dapat yang tengah ni. Okay, jadi cikgu pilih negatif 3. Negatif 3. Okay, darab silang. Negatif 3 darab X dapat negatif 3X. X darab negatif 3 ni dapat negatif 3X. Okay. Bila kamu campur, kamu dapat negatif 6X. Dapatlah yang tengah ni. Negatif 6X. Maknanya, kita pilih nombor-nombor tu semua dah betul. Dah betul lah tu. Jadi, kita cuma tulis balik ungkapan ni. Tulis balik ungkapan ni. Kita nak atas ni. X tolak 3. Satu lagi X tolak 3. Samakan dengan sifar. Jangan lupa ni sama dengan sifar ujung tu ni. Okay. Jadi satu jawapan dia apa? X tolak 3 sama dengan sifar. Atau satu lagi X tolak 3 pun sama dengan sifar. Jawapannya adalah jawapan yang sama. Tak ada masalah. Okay, ni algebra. Pindah ke kanan jadi 3. Atau ini pun sama. Pindah ke kanan pun akan jadi 3. Jadi dipintas di satu titik yang sama. Okay, kita tambah satu lagi tadi apa? Paksi simetri. Okay, apa formula nak cari paksi simetri? X sama dengan negatif B per 2A. Okay, masukkan nilai A, B dengan C dia. Ini paksi dia. Negatif B. B kita apa kat sini? Negatif 6 kan? Okay. Okay, negatif 6. Sekarang ni masukkan negatif 6 kat sini. Jangan lupa tu dia dalam kurungan. Bahagi dengan 2A. A kita apa ni? A kita 1. Negatif dengan negatif positif. 6 bahagi 2, 3. Jadi kita punya paksi simetri X sama dengan 3. Okay, ambil pembaris. Ambil pembaris dengan pensel. Bila melakar tu jangan pakai pen. Okay, lukis paksi. Korang pakai pembaris. Cikgu tak ada pembaris ni. Ini X.
Dekat sini, part C ni kita ganti dengan fx lah. Sebenarnya dia y, sama je. Nama dia fungsi kuadratik, kita letak fx. Okey. Graf ni bentuk senyum, pintas di 9. Kita letak dia 9. Okey, lepas tu x dia pintas kat 3. Okey, 3, kita tanda 3 dekat x. Okey lah bukan x itu 3. Lepas tu x sama dengan 3 juga. Dia punya paksi simetri dia x sama dengan 3. Okey lah tu memang x sama dengan 3 kan. Macam tu. Baik, graf ni senyum maksudnya dia akan inilah. Jadi pintas dia 9. Lalu kat 9 ni. Betulnya sama ni. Kena sama besar. Kamu lukis kemas-kemas. Inilah bentuk graf fungsi kuadratik yang kedua. Okay. Baik, kita pergi pada bentuk yang ketiga. Dan bentuk soalan yang ketiga. Baik, ini ialah fungsi kuadratik. Cuba kita bandingkan dengan bentuk dia. Dah susun belum? Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kita dah susun dah. Jadi soalan dah susun siap-siap untuk kita. Jadi kita tahu apa dia A. Kat sini, A ialah negatif 1. Dia tak ada nombor ni negatif 1. Jadi yang pertama, kita nak tentukan bentuk dulu, tengok A. A kalau negatif, A kalau kurang dari kosong, maknanya graf kita ni murah, masam. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita cari pintasan Y. Macam mana nak cari pintasan Y? Tengok kepada C. C. Pintasan Y kita dekat mana? Pintasan Y kita dekat 15. Okay, yang ketiga, kita kena cari pintasan X pula. Macam mana nak cari pintasan X? Cari punca. Macam mana nak cari punca? Guna kaedah apa? Pemfaktoran. Okey, nak kita kena letaklah ni. Ya, kita kena ambil punya fungsi kuadratik tadi, negatif x kuasa 2 campur 2x campur 15. Okey, samakan dengan sifar. Ini sama dengan fx. Tapi oleh kerana fx ni sifar, okay, cikgu letakkan negatif x kuasa 2 sifar sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x campur 15. Okey, kat sini cikgu boleh susun semula. Cikgu susun semula, bawa semua nombor ni ke kiri supaya x kuasa 2 tu jadi positif. Dia akan jadi x kuasa 2 tolak 2x tolak 15 sama dengan sifar. Okey, senang sikit kita nak faktorkan ni kalau ada nombor ni positif kat depan kan. Okey, lepas tu macam mana? Sama juga step dia. X kuasa 2 ialah x darab x. Di belakang ni pula. Negatif 15 ialah negatif 3 darab 5 boleh. 3 darab negatif 5 boleh. 1 darab 15. Negatif 1 darab 15 boleh. 1 darab negatif 15 boleh. Ini antara pasangan-pasangan nombor yang boleh. Tapi kita nak cari bila campur dapat yang tengah-tengah tu negatif 2. Jadi antara pasangan yang kita boleh pilih yang ni lah. Kita buat x. Buat x kat sini. Di depan ni kita tulis x. Belakang ni cikgu pilih 3, negatif 5. Okey. Dah. Lepas tu kita darab silang. Bila kita darab silang, ini akan dapat 3x. Ini akan dapat negatif 5x. Bila kita campur, kita akan dapat negatif 2x. Dapat yang tengah-tengah ni kan? Oh, terbalik cikgu ni. Okey, betul-betul. Ini kita dapat negatif 2x. Kita rujuk kepada soalan, kita rujuk kepada susunan yang terakhir ni tadi. Jadi, kita punya ungkapan kuadratik itu 1, x campur 3, satu lagi x tolak 5. Kita tulis sini. Okay. X, sini x tolak x campur 3, satu lagi x tolak 5, samakan dengan sifar. Okay. Baik, sekarang ni apa yang sifar? X campur 3 sama dengan sifar atau x tolak 5 sama dengan sifar. Okay, kalau kamu ingat semula apa yang kita belajar sebelum ni. Jadi x sama dengan, kalau dia pindah ni akan jadi negatif 3. Negatif 3 atau x sama dengan, pindah ke kanan ni akan jadi negatif 5. Okay, jadi dia akan pintas, graf ni akan pintas di paksi x di negatif 3 dengan negatif 5. Okay, macam biasa, ambil pembaris, ambil pensel, lukis dulu paksi. Okay, paksi. Oh, sebelum tu ada satu lagi kalau kamu nak tambah. Cari
paksi simetri. Kalau nak kira lah, kalau nak kira cari paksi simetri, apa formula dia? Cikgu nak contoh kat sini lah. Okay, yang keempat, kamu nak cari paksi simetri. Kita nak tengok dekat mana tengah-tengah kita. Apa formula dia? X sama dengan negatif B per 2A. Okay, masukkan negatif B kita apa? B kita 2. Ini B. Ini A. Yang ni C. Okay, negatif 2 bahagi dengan 2A. 2 darab negatif 1. Jawapan dia negatif 2 bahagi negatif 2, 1. Paksi simetrinya ialah X sama dengan 1. Jadi sekarang ni apa nilai-nilai yang kita nak masukkan? Pintasan Y 15. Jangan lupa letakkan X dengan Y kita. Y kita Fs Okay, pintasan Y dekat 15. Tanda sikit 15. Okay, lepas tu pintasan X dekat negatif 3 dengan negatif 5. Dekat sini negatif 3. Okay, ini salah cikgu ni kan. Ini kan positif, bila pindah jadi, ini kan negatif, bila pindah jadi positif. Okay. Ini patutnya 5. Ini letak negatif 3. Okay, graf kita ni bentuk masam. Paksi simetri X sama dengan 1. Maknanya tengah-tengah dia tu lebih kurang sini lah. Okay, lebih kurang dekat sini. 1 lah contoh sini kan. Paksi simetri kita lebih kurang sini. Pakai pembaris ni. Ni X sama dengan 1. Tengah-tengah kita. Maknanya kita punya titik maksimum tu mesti kat sini lah. Macam tu. Jadi oleh kerana graf ni masam. Okay. Itu pun okey lah graf tu. Lalu pintas di 15. Lepas tu pintas di negatif 3. Turun ke bawah. Ni tak kemas kepisan cikgu ni. Macam tu. Patutnya dapat macam ni. Okey. Ini bentuk graf yang ketiga. Boleh? Contoh seterusnya, lakarkan setiap graf fungsi berikut ni. Ni yang keempat lah pula. Okey. Sama juga. Dia dah bagi dah fungsi kuadratik bentuk dia sama tak dia susun? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. A dekat sini negatif 2. Yang pertama, A ni sama dengan negatif 2. Maknanya A ni sekurang dia kosong. Jadi bentuk graf kita masam. Okay. Yang kedua, cari pintasan Y. Okay. Bila kita nak cari pintasan Y, kita tengok apa? Tengok pada nilai C ni, nilai C. C ni akan menentukan pintasan Y kita. So, ini pintasan Y kita sama dengan 18. Yang ketiga, sekarang ni kamu punya fungsi ni kan, kamu punya fungsi kuadratik ni Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 campur 18 ni, dia tak ada Bx kat sini. Dia punya sebutan Bx ni tak ada kat sini. Dia asalnya sebenarnya macam ni, 2x kuasa 2 tambah 0x tambah 18 macam tu kan. Okey. Kalau kamu ingat lagi sebelum ni, kita belajar bentuk-bentuk graf fungsi. B akan menentukan paksi simetri itu di sebelah mana kan. Okay. Kalau kamu tengok ni, B sekarang ni adalah kosong. Kalau B sama dengan sifar, maknanya paksi simetri itu betul-betul di atas paksi. Okay. Kalau B sama dengan sifar, paksi simetri kita betul-betul di atas paksi Y. Atas Fx ni. Paksi simetri kita ke atas ni. Dia betul-betul dekat tengah-tengah ni. Okay. Kalau kita nak tengok betul ke tak betul, cuba tengok paksi simetri kita. Paksi simetri, kalau masuk dalam formula, X sama dengan negatif B per 2A. Okay, negatif B kita negatif kosong kan? Bahagi dengan 2A. A negatif 2. Tetap juga akan dapat kosong. Jadi paksi simetri itu betul-betul dekat atas garis X ni. Garis Fx ni. Paksi X, paksi Y. Paksi Y. Okay, sekarang ni ambil pembaris. Dan pensel, okay, lukis, namakan ni paksi X, namakan ni paksi Y. Okay, lepas tu tengok pintasan dia kat 18. Okay, pintasan kat 18. Okay, lepas tu dia punya, kita tak cari lagi X kan? Kita kena carilah X ni. Kita pusing balik kat sini. Ataupun kat sini pun boleh. Okay. Kita cari dulu pintasan X. Sini, step yang ketiga tadi kita tertinggal nak cari pintasan X. Gunakan kaedah pemfaktoran. Okey. Jadi kita ambil ni, samakan dengan sifar.
Negatif 2x kuasa 2 tambah kosong x tambah 18 samakan dengan sifar. Okey. Baik. Lepas tu cikgu pindahkan dia lah. Jadikan dia positif semua. Ini akan jadi positif, ini negatif, ini akan jadi negatif. Dia akan jadi 2x kuasa 2 tolak kosong x lah. Tolak 18 sama dengan sifar. Okey. Cikgu nak pilih depan ni 2x darab dengan x. Belakang ni sama ada negatif 1 darab 18 boleh, 1 darab 18 boleh, negatif 2 darab 9 boleh, 2 darab negatif 9 boleh. Apa lagi yang boleh? 3 darab 3. Ini kan cikgu silap ni. Cuba tengok balik. Ada tak lagi? Ada lagi tak contoh-contoh yang kat sini? Okey, ada satu step yang cikgu tertinggal kat sini. Okey, kamu boleh kecilkan nombor ni. 2 dengan 18 ni kan. Kita boleh bahagikan dengan 2. Bahagi 2 ni, bahagi 2, kita boleh bahagi 2. Jadi kita akan dapat, kita tunjukkan kosong x tolak 18 sama dengan kosong. Baik, yang ini cikgu boleh bahagi 2. Bahagi 2 ni, bahagi 2 ni, bahagi 2 ni, bahagi 2. Dia akan kecil jadi x kuasa 2 tolak kosong x tolak 9 sama dengan kosong. Baik. Ini kita buat kalau dia ada 2 cara. Sama ada kamu nak guna kaedah x tu, teknik x tu ataupun kaedah kacang. Kalau kaedah kacang ni cikgu tak pernah tunjuk lagi lah. Tapi kalau kamu pernah belajar dulu, x kuasa 2 tolak 9 sama dengan kosong. Ini ialah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna maknanya 9 ni ialah datang daripada 3 kuasa 2. Jadi x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 sama dengan kosong. Bentuk ni ialah, kalau cikgu panggil dia bentuk kacang lah. Sebab dia ada bentuk macam tu. Bentuk kacang tu. Bila kita patah 2, kita buka kacang tu. Satu jawapan dia x campur 3. Satu lagi jawapan dia x tolak 3. Macam tu. Jadi satu jawapan kita ni x campur 3 sama dengan sifar. Satu lagi x tolak 3 sama dengan sifar. Jadi jawapan dia satu ni x sama dengan, pindah menjadi negatif 3. Satu lagi x ni sama dengan 3. Okey, dah dapatlah pintasan x ni. Okay, kalau kamu nak guna, ini kaedah kacang lah, teknik kacang lah cikgu panggil. Dengan syarat dia punya tengah ni tolak. Ini kalau kita nak guna kaedah x malam. Iaitu x kuasa 2, sini x, sini pun x. Ini 9 ni, negatif 3 darab 3 boleh. 1 darab negatif 9 boleh. 9 darab negatif 1 boleh. Okay. Sekarang ni pakai x macam tu. Masukkan x kat satu ni kat depan. Satu ni kat bawah. Ini. Okay, pilih 2 nombor. Bila campur dapat kosong ni. Dah tentulah yang ni kan. 3 tolak 3 kosong. So saya masukkan 3, negatif 3. Ini kalau guna teknik x tu. Okay, kalau kita darab, kita akan dapat sini 3x. Bawah ni pun dapat negatif 3x. Okay, jadi satu ungkapan x campur 3. Satu lagi ungkapan x tolak 3. Sama macam ni. Sama macam ni. Okay, dari situ bawa ke sini. Dapat juga jawapan yang sama. Okay. Jadi tadi kita sambung. Pintasan y dia 18. Pintasan di x ialah negatif 3, 3. Okey, tanda 3, negatif 3. Dan paksi simetri dia dekat atas garis paksi y ni. Paksi y ataupun kita panggil di fx lah. Kan sebab tadi ini kan fungsi kuadratik. Cikgu padamkan y ni. Okay. Graf ni bentuk apa? Bentuk masa. Jadi bentuk masa pintas 18 ni sendiri ialah titik maksimum. Lukis. Lalu kat 3. Ini lengkung lengkung. Freehand. Macam tu. Okey. Ini kalau graf-graf yang memintasi paksi X. Okay, sekarang kita tengok ada juga graf yang tak bersilang kat paksi X. Okey. Contohnya macam ni. Tapi step sama. Ini fungsi kuadratik dah susun dalam bentuk arm. Kalau belum susun bentuk arm, kamu kena susun dulu. Yang pertama tengok bentuk dia dulu. Bentuk datang daripada A. X kuasa 2 ni A sama dengan 1.
Jadi graf ni A-nya besar daripada sifar, graf ni senyum. Okay, yang kedua, cari pintasan Y. Macam mana kita nak cari pintasan Y? Baca di C. C ni sama dengan 1. Jadi pintasan Y tu sama dengan 1. Baik, lepas tu ada B tak kat sini? B tak ada kan? B dekat sini tak ada. BX tu tak ada. Sebutan X tu tak ada. Bermaksud, kalau B sama dengan kosong, paksi simetri akan jatuh di mana? Di paksi Y. Paksi FX tu. Itu ialah paksi simetri kita sebab B sama dengan kosong. Okay. Kita kena cari juga pintasan X. Pintasan X tak payah cari kan? Boleh cari tak pintasan X? Okay. Kalau kita cari pintasan X, kalau nak cuba cari pintasan X, kita tak dapat pintasan X tu. Okay? Tapi kita boleh gantikan, tengok ni tadi, syarat ni, kalau tak ada pintasan X, cari satu titik. Okay, kamu boleh pilih apa-apa titik. Kemudian masukkan dalam fungsi kuadratik, lakarkan ataupun plotkan koordinat tu, dan lepas tu lalu pada titik tersebut. Okay. Cikgu pilih X sama dengan 2. Kamu nak pilih 1 boleh, nak pilih 5 boleh, terpulang. Okay. Bila X sama dengan 2, apa akan jadi dekat Fx ni? Cikgu gantikan dekat sini 2. Okay, 2 kuasa 2 campur 1. Ini akan dapat 4 campur 1, jawapan dia 5. Jadi koordinat yang dilalui oleh graf fungsi ni ialah 2, 5. Cikgu pilih 2, jawapan dia 5. Kalau kamu pilih 3, mungkin jawapan dia lain. Okay. Sekarang kita tak payah cari paksi simetri sebab paksi simetri memang pada paksi Y. Ambil pensel dengan pembaris. Lukiskan paksi X dan Fx. Okay. Dekat mana dia pintas kat Y? Y dia pintas kat 1. Okay, Y pintas kat 1. Dekat mana dia titik yang kita pilih tadi? 2, 5. Contoh kat sini lah titik dia. Okey. Graf ni graf masam. Okey. Kalau graf masam dia akan ternaik ke atas, bermakna dia tidak akan turun ke bawah lalu dekat paksi X. Itu sebabnya tidak ada punca. Okey. Okeylah. Graf masam kan? Lalu sini. Macam tu. Ini besar ni. Sepatutnya dia sama besar ni, kamu lukis sama besar sini. Sebab bagi dia cantik sikit. Itu ialah fungsi kuadratik ni lah, graf fungsi kuadratik ini. Okay, dan yang terakhir, okay, kita cuba lakarkan graf fungsi ni pula. Dah susun bentuk A belum? Dah susun bentuk A kan? Dah susun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Yang pertama tadi apa? Ulang benda yang sama. A sama dengan negatif 1. A ni kurang daripada sifar. Maknanya bentuk graf ni masam. Okay, yang kedua, cari pintasan Y. Okay, pintasan Y ada kat mana sini? Pintasan Y ialah C. Jadi C kita sini negatif. Pintasan Y kita negatif 3. Ada B tak kat sini? Ada tak sebutan BX kat sini? Ni tak ada ni, sebutan BX tak ada ni. Sama dengan kosong X. Jadi yang keempat sebenarnya tu. Paksi simetri ialah bila B sama dengan sifar, maksudnya paksi simetri dia X sama dengan sifar di atas paksi Y tu, atas paksi Fx tu. Itu paksi simetri. Baik, yang ketiga tadi, cari pintasan X. Kamu tidak akan jumpa pintasan X ni. Okay? Sebab bila kita ada dua maklumat ni, kita dah nampak bentuk graf tu tak ada pintasan X. Okay, sekarang ambil pembaris dan ambil pensel. Lukiskan paksi. Ini X, ini Fx. Tulis Y tu nanti kita ajak pula. Tulis Fx sebab dia ni fungsi kuadratik. Okay. Pintas negatif 3. Pintas kat negatif 3. Okay. Tapi walaupun tak ada pintasan X, kamu boleh ganti dengan pilih satu X. Pilih satu X. Okay, cikgu pilih X sama dengan, nak pilih 2 boleh, nak pilih 1 boleh. Okay. Bila X sama dengan 1, apa akan jadi dekat Fx?
Gantikan balik dalam fungsi ni. Negatif dalam kurungan 1 kuasa 2 tolak 3. Negatif ni 1 kuasa 2, 1 tolak 3, negatif 4. Mana satu koordinat yang dilalu, graf ni lalu ialah 1, negatif 4. Cikgu pun tulislah sini 1, panjangkan sikit ni, negatif 4 kat bawah. Okay. Graf ni akan lalu kat satu titik ni lah. Kamu boleh pilih titik lain, tak apa. Nanti lalu je kat situ. Okay, sekarang ni, paksi simetri betul-betul atas paksi Y. Graf ni bentuk masam. Okay, kita pun okey lah. Okay. Macam mana punya sini pintas ni kan? Okay, lalu lah bawah ni. Kata macam tu lah. Buat macam tu. Okey kelas. Jadi untuk hari ni kita nak tengok macam mana nak melakar graf fungsi kuadratik sahaja. Boleh ya? Boleh. Sama je kan pattern dia tu kan? Betul. Sama je langkah dia tu. Langkah dia sama. Yang penting kamu kena tahu macam mana nak faktorkan, tahu bentuk, tahu pintasan. Dan tahu paksi simetri tu negatif B per 2A. Itu je yang penting.